kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Baik, itu dia rukun negara yang kita sampaikan bersama-sama hari ini. Ada pelbagai kaum di sini, ada India, ada Cina dan ada Melayu dan ada Zahira Razi. Okey, silakan duduk. saya pula. Baik, kembali semula dalam Personal XY. Hari ini kita seperti yang Zahira maklumkan, kita akan bincang berkenaan dengan rukun negara, tunjang pembaduan. Bukan sebagai tunjang sahaja yang perlu kita tahu, namun kita perlu fahami, kita perlu amalkan dan juga kita perlu terapkan dalam diri kita supaya ia kekal aman dalam kita hidup dalam negara kita yang mempunyai latar belakang kaum yang pelbagai ini. Ya, juga. kita ada 3 kaum terbesar dan kita juga ada lebih 80 etnik di Malaysia ni. Jadi saya rasa benda ni adalah sesuatu yang perlu kita fahami. Dan bersama dengan kita di studio pada hari ini, di sebelah kanan saya, orangnya cantik manis. Kita bersama dengan Nur Amirah Amanina Azmi, aktivis belia ya. Selamat datang ke Pesona XY. Dan juga di sebelah kanan kita ada Wang Wifong, seorang guru berbangsa Cina tapi ajar bahasa Melayu. Jadi kita tanya soalan macam-macam dekat dia. Dan yang di penghujung sana, Tesh, atau saya lebih panggil Tesh lah. Santesh Kumar ataupun Tesh adalah merupakan ahli Parlimen Belia Negeri Selangor. Apa khabar anda bertiga? Baik. khabar baik. Oh. Ya, Alhamdulillah. Okey, kita tak cukup masuk sebenarnya nak bercakap berkenaan dengan rukun negara. Elok saya mulakan dengan Tesh sebagai ahli Parlimen Belia sendiri. Kalau kita melihat rukun negara punya isu ni, ramai juga yang masih belum faham, yang masih lagi tertukar antara rukun-rukun lain yang ada dalam Malaysia ni. Dan dalam aspek rukun negara, kalau bercakap tentang perpaduan ni, masih ada lagi anak muda yang kadang-kadang tak faham apa itu perpaduan, masih lagi bercakaran. Adakah perlu rukun negara ini perlu ditambah 6-7 lagi atau macam mana pandangan Tesh di dalam hal ini? Okey, baik. Mengenai soalan itu, bila kita bercakap mengenai rukun negara, tentu sekali kita akan berkait rapat dengan soal perpaduan itu sendiri. Kerana dan perpaduan ini adalah perkara yang tidak ternilai dan perlu dipelihara dan perlu dihargai oleh semua orang. Tak boleh nak nafikan sebab ketika ini polarisasi kaum tu masih lagi wujud. Terutamanya di Semenanjung Malaysia. Jadi kita sudah lupa ataupun tidak ingat kepentingan rukun negara itu sendiri. Kita tahu dan sedar bahawa rukun negara ini adalah tunjang kita bersatu padu pada tahun 1997 itu sendiri. Dan kita juga lupa bahawa rukun negara ini adalah sebuah peranti sosio budaya kehidupan masyarakat di mana kita kongsi bahasa kebangsaan yang sama, kita kongsi sejarah negara yang sama dan nilai timur sepunya yang sama juga. Masalah yang berlaku bukan disebabkan kita tak cukup rukun ataupun perlu tambah rukun, bukan itu masalah ataupun pokok kepada isu ini, tetapi adalah isu ini adalah berkaitan dengan penghayatan itu sendiri. Kita lupa dan kita tidak praktikkan maksud-maksud tersirat dalam rukun negara itu sendiri. Saya rasa masalah ini timbul akibat kita hanya melafazkan rukun negara itu sekadar kita menyebut. Itu sahaja. Kita tak mengamalkan intipati setiap rukun-rukun itu sendiri. Saya rasa tidak ada keperluan ketika ini untuk kita menambah rukun ke-6 ataupun rukun ke-7 kerana sebab itu kita panggil ini sekadar rukun. Rukun itu sendiri adalah satu amalan atau peraturan yang perlu diikut. Kalau kita tak berjaya ikut rukun ini, maksudnya ada kepincangan yang berlaku dalam negara ini. Maknanya kena taat untuk ikut rukun negara Ya, itu sendiri. Parlimen Belia kalau bercakap macam perlu. Itulah saya rasa macam saya tengah di dalam dewan. Ya, saya dah. Silakan. Okey, macam Miras ni sebagai seorang aktivis belia kan banyak berjumpa dengan masyarakat. Macam mana peranan masyarakat ni sendiri dalam membantu belia sebagai contohnya lah untuk mereka lebih memahami dan juga mentaati rukun negara itu sendiri? Okey. Masyarakat ni, kita lihat pemimpin ni sebagai satu role model kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat melihat pemimpin itu, apa perbuatan dia, semua kita sebenarnya ikut. Kita mimik apa yang dia orang buat. Kalau dia orang buat yang bagus, baguslah. Kalau tak bagus, tak bagus juga. Kerana rakyat yang baik datangnya dari pemimpin yang baik. Saya bagi satu contoh ya. Contoh pemimpin. Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri kita. Dia ada memulangkan pangkat kepada Sultan Selangor sebelum ni tahun 2017. Ya. Jadi ini kita boleh tafsirkan sebagai satu bentuk kebiadaban terhadap sultan kita. Jadi ini boleh menghasut, membawa kebencian kepada institusi diraja.
tak boleh lah kalau pemimpin macam tu tak boleh kita contohi. Maknanya masyarakat itu sendiri mempengaruhi kan untuk membantu belia, terutama anak-anak muda sekarang ni kan, untuk terus faham maksud rukun negara itu sendiri kan. Betul. Macam Wang sendiri, kalau kita lihat laporan media sebelum ini berkenaan dengan pelancaran rukun negara yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, mengatakan bahawa perlunya ada silibus dalam pendidikan. Dan Wang juga sebagai seorang guru sebenarnya, bagaimana Wang melihat, Wang juga mengajar bahasa Melayu dan juga Wang juga, saya pernah berbual dengan Wang cakap ada lagi anak murid yang gagal berbahasa Melayu. Jadi mungkin Wang boleh kongsikan dalam aspek pendidikan, adakah silibus rukun negara ini bagaimana perlu diimplementasikan supaya kita faham bahawa rukun negara ini memang betul-betul satu bumbu ataupun resipi penting kepada pendidikan kita. Ya, baik. Terlebih dahulu, saya kira sebagai seorang warga pendidik, begitu juga dengan anak-anak murid saya yang sedang menuntut di peringkat sekolah ini, tak kira sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di institusi yang lebih tinggi, pastinya tidak asing dengan lafaz Iqra yang mengandungi prinsip rukun negara ini. Okey, seperti mana yang kita tahu, rukun negara ini mempunyai 5 prinsip utama yang digariskan. Jadi setiap minggu apabila kita menyertai perhimpunan rasmi sekolah ini, setiap warga sekolah, tak kira cikgu ke, kerani ke, pihak pentadbir ke, begitu juga dengan murid-murid kita, adalah wajib untuk melafazkan Iqra perhimpunan sekolah. Dan dalam lafaz Iqra perhimpunan sekolah itu mengandungi dia prinsip rukun negara itu. Jadi bagi seorang warga pendidik, tanggungjawab kami adalah untuk memfahamkan ataupun cuba membantu anak-anak didik kita supaya mereka lebih menghayati prinsip dan juga nilai di sebalik setiap prinsip rukun negara yang digariskan itu. Saya bagi satu contoh yang sangat mudah. Diri saya sebagai seorang guru bahasa Melayu. Jadi semasa saya melakukan sesi PDPC di Bilik Darjah, salah satu cara untuk saya memfahamkan anak-anak murid saya berkaitan dengan prinsip rukun negara ini, saya akan mencari tema-tema ataupun topik pembelajaran yang sesuai untuk kita selitkan sekali dengan prinsip rukun negara ini. Antaranya kesopanan dan kesusilaan. Kita cuba untuk mengutarakan ataupun menekankan kepentingan menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita. Kita berikan contoh-contoh yang nyata kepada anak-anak murid kita supaya mereka lebih faham, dan pada masa yang sama mereka juga boleh menguasai apakah elemen pengajaran utama yang seharusnya mereka belajar dalam subjek tertentu. Okey, jadi subjek itu kalau bagi saya subjek bahasa Melayu. Itu antara cara dia untuk saya memfahamkan dan juga membantu anak-anak murid saya. Itu dia. Malu saya bahasa Melayu dia. Faham betul. Dia sebut bukan subjek, subjek. Betul-betul bahasa Melayu. Sebutan yang betul. Okey, bila tadi Wang ada menyebut berkenaan dengan nilai-nilai murni, nilai-nilai positif yang perlu diterapkan kepada anak muda. Apa lagi nilai-nilai positif yang perlu kita tambah dalam kehidupan harian agar anak-anak muda ni sentiasa ingat bahawa nilai-nilai murni ini bila diterapkan, mereka adalah mengikut selari dengan prinsip rukun negara itu sendiri. Okey, ataupun saya boleh kongsikan salah satu dasar yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada bulan Jun tahun 2019 pada tahun lepas sahaja, di mana sebenarnya pendidikan sivik ini mula diperkenalkan dan dilaksanakan secara bersepadu ke dalam kurikulum di peringkat sekolah, dan di bawah pendidikan perincian pemetaan pendidikan sivik yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah untuk menekankan mengenai 4 nilai teras, iaitu kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab dan juga kegembiraan. Jadi saya kira 4 nilai teras ini cukup untuk kita tekankan pada generasi muda kita pada hari ini supaya kita boleh membentuk satu karakter, satu perwatakan yang betul-betul boleh menyumbang kepada pembangunan dan juga pemajuan masyarakat dan juga negara Malaysia kita. Itu dia Wang. Undilah Wang. Baik, kalau Tash ni, kalau kita melihat kepada isu sekarang, isu vandalisme di Seksyen U12 Shah Alam berkenaan dengan mengira gergasi di Chongqing dan sebagainya. Ia tidak sepatutnya berlaku, apatah lagi kita meraihkan 50 tahun rukun negara. Kalau kita melihat itu, seolah-olah berlaku kesilapan dan juga kecurangan terhadap rukun negara. Mungkin Tash sebagai ahli parlimen belia, apa sebenarnya Tash rasa dan juga apa sebenarnya yang Tash rasa aku perlu lakukan sebagai belia untuk maklumkan kepada orang muda bahawa ini sepatutnya tidak berlaku dalam negara kita? Baiklah, isu vandalisme ni tentu sekali itu adalah satu perbuatan yang biadab,
dan kita lupa prinsip yang kedua dan prinsip yang kelima, iaitu kesetiaan kepada raja negara dan kesopanan dan kesusilaan. Seperti Wang cakap tadi, bagi saya antara lima-lima tu yang paling penting sekali adalah prinsip kelima tu, kerana prinsip kelima ni merangkumi segalanya. Kesopanan dan kesusilaan ini adalah satu perkara yang penting di mana kita nak lahirkan ataupun mewujudkan generasi yang bersopan santun, bertata susila dan sebagainya. Ini akan membentuk modal insan yang terbaik. Jadi kelompongan ini berlaku bukan disebabkan setelah dia jadi besar. Saya rasa kelompongan ini wujud daripada awal pendidikan itu sendiri. Saya rasa kita tidak, saya rasa setahu saya daripada tadika tidak lagi kita diterapkan dengan rukun negara. Kita mula membaca rukun negara bermula daripada sekolah rendah. Jadi itu seperti yang saya cakap tadi, rukun negara ini sekadar kita melafazkan. Kita tak praktikkan dan kita tak tahu pun erti sebenar apa yang nilai yang tersembunyi ataupun tersirat dalam setiap prinsip-prinsip itu sendiri. Jadi sebagai belia, apa yang saya rasa perlu dilakukan, kalau saya sendiri, saya rasa kita perlu menganjurkan banyak lagi program-program ataupun advokasi menerangkan kepentingan itu sendiri, kerana rukun negara ini adalah tunjang kepada segalanya. Ini yang telah menyatu padukan kita sejak dahulu lagi. Saya nak tambah pasal isu vandalism mural tu. Mungkin sekarang bukan masa yang sesuai untuk buat mural tu. Ya, memang kita nak tunjuk zahirkan perasaan terima kasih kita kepada hero-hero negara kita, betul. Tapi bukan masa je, sebab saya rasa penghayatan rukun negara tu masih rapuh dan situasi politik sekarang pun agak kompleks, tak macam dulu. So mungkin selepas seberapa lama kita dah selesaikan masalah COVID, mungkin masa yang lebih sesuai untuk buat mural tu. Bukan waktu sekarang. Tadi juga nak tanya Amy berkenaan dengan penghayatan. Masih ada kegagalan dalam kita menghayati 5 prinsip saja. 5 tak banyak pun sebenarnya. Mungkin Amy ada pandangan berkenaan dengan kegagalan itu, dari manakah silapnya? Penghayatan, macam Tish cakap, saya setuju tadi, kita kebanyakan cuma hanya menghafal. Bagi saya pun masa di sekolah, saya seorang pengawas. So nasib baik saya pengawas, saya hari-hari kena baca rukun negara untuk murid-murid. So bagaimana murid-murid yang dekat sekolah tu yang tak perlu hafal, hanya baca selepas pengawas membaca. Jadi dia mungkin kalau saya tanya apa rukun negara keempat, kelima, tak tahu. Itulah. Tapi kalau menyebut berkenaan dengan arus globalisasi juga, macam sekarang kita penuh dengan sains dan juga teknologi kan. Adakah arus kemodenan itu sendiri sebenarnya mempengaruhi anak-anak muda untuk tidak taat kepada rukun negara? Saya ke? Okey, tentu sekali benar, kerana arus kemodenan ataupun teknologi yang berkembang maju ni, tentunya kita mudah cenderung ataupun melihat kepada apa yang berlaku di negara-negara lain, terutamanya di negara-negara barat. Kita tahu negara-negara barat ni banyak yang liberal dan sebagainya, dan negara-negara timur pula kaya dengan tradisi dan amalan nilai murni. Dan apabila kita dah ada kemajuan teknologi yang terlalu pesat dan kita mula mengikut apa yang dilakukan oleh orang lain di negara-negara barat. Sebab itu saya rasa kepesatan kemajuan teknologi ini menjadi faktor utama kenapa kita hilang ataupun kita lupa kepentingan rukun negara itu sendiri. Okey, macam mungkin dengan Wang juga mungkin mempunyai pandangan tersendiri sebagai seorang guru. Betul. Apabila perlu mengaplikasikan sains dan teknologi dalam pembelajaran harian sekarang kan, maknanya teknologi itu bukan sahaja dijadikan sebagai di bahagian kedua, tetapi mungkin selarikan dengan pendidikan harian yang utama. Pandangan Wang sendiri berkenaan dengan arus kemodenan ini dalam penghayatan rukun negara? Bagi saya, sekiranya kita mengenai soal penggunaan teknologi maklumat ini, bagi saya ia sangat terpulang pada pengguna itu sendiri. Sekiranya kita memanfaatkan peranti tersebut untuk mencapai sesuatu yang baik, yang positif, maka saya rasa tidak ada masalah. Jadi contohnya berbalik kepada peringkat institusi pendidikan ini, tugas kami sebagai seorang warga pendidik, kami akan sentiasa cuba untuk menyampaikan sesuatu isi pembelajaran yang lebih mudah dihadam ataupun difahami oleh anak-anak murid kita. Antara contoh cara dia ialah kita menggunakan peranti teknologi dan juga teknologi maklumat yang canggih lah
untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan berbalik dengan tajuk kita pada hari ini, rukun negara contoh. Okey. Jadi sekiranya kita fahami betul-betul asas kepada pengenalan prinsip rukun negara ini, salah satu objektifnya sebenarnya adalah untuk membentuk sebuah masyarakat yang liberal. Tetapi bila kita sebut soal liberal ini, mungkin bagi setengah pihak dia akan tafsirkan bahawa ianya adalah satu kebebasan, tetapi kebebasan ini haruslah diberi satu kawalan. Jadi sebagai seorang pendidik, kita perlu fahamkan betul-betul anak-anak murid kita. Baik, itu dia Ira. Sebenarnya kita dah kesentuhkan sangat waktu. Saya berharap saya dapat banyak lagi tanya soalan berkenaan dengan rukun negara. Terima kasih Tash, terima kasih Wang dan juga terima kasih Amy atas perkongsian yang cukup bernas berkaitan dengan rukun negara. Terima kasih sekali lagi kerana selalu Sabtu ni anak muda nak berjalan, nak tapi hari ini kamu bertiga meluangkan masa untuk penonton-penonton Pesona XY ni. Betul. Terima kasih kerana bersama kami dan selepas ini kita akan bersama dengan segmen penaja kita. Tapi kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini dalam Pesona XY.